Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi Hazlin binti Muhammad Rasti. Nombor pendaftaran 34DDT 20F2018. Kami akan membentangkan tentang DFP 30243 iaitu Object Oriented Programming untuk Problem Based Task. Introduction. Basic of OOP concept in Java. Object Oriented Programming is a model that provides different types of concepts such as inheritance, abstraction, polymorphism, and so on. This concept aims to implement real-world entities in program. They create working method and variable to use them without compromising security. This emphasizes data rather than function. Many of the most widely used and significant object-oriented programming languages include Java, JavaScript, Python, and so on. Asas konsep OOP dalam Java. Pengaturcaraan berorientasikan objek ialah model yang menyediakan pelbagai jenis konsep seperti inheritance, abstraction, polymorphism dan lain-lain. Konsep ini bertujuan untuk melaksanakan entiti dunia sebenar dalam program. Mereka mencipta kaedah kerja dan pemboleh ubah untuk menggunakannya semula tanpa menjejaskan keselamatan. Ini menekankan data dan bukannya fungsi. Kebanyakan bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek yang paling banyak digunakan dan penting termasuk Java, JavaScript, Python dan lain-lain. We have made an transaction automated teller machine. Details that must be included in this transaction when building the coding are ATM, front interface, login, ATM menu. In the menu must have two accounts, namely saving account and current account, and must be entered into the account. For each account is view balance, withdraw funds, deposit fund, and bill payment. Di dalam problem based task ni, kami perlu membuat transaksi mesin ATM. Di mana detail yang perlu ada di dalam transaksi ini apabila kami melakukan coding adalah muka depan ATM, login, ATM menu. Di ATM menu, kami perlu meletakkan dua jenis akaun iaitu akaun simpanan dan juga akaun semasa. Dan di dalam setiap akaun tersebut kami perlu meletakkan adalah masukkan adalah untuk lihat baki, untuk keluarkan dana, deposit dana dan juga pembayaran bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Nur Adlina Amali binti Tengku Hisham. Nombor matrik 34DDT 20F2022. Untuk seterusnya, saya akan sambung iaitu problem statement. So, this project is to make an automated teller machine ATM with user account, password and bank account transaction. So, ideally, our user will be able to log in ATM machine and then automatically have access to all of the transaction they need to use. So, user ni harap dapat menggunakan mesin ATM ni dengan baik dan secara automatik kita dapat mengakseskan lagi semua transaction yang kita perlukan. So in reality, we use every time when we want to cash out or bank in money application to accomplish our work. So dalam reality ni kita memang menggunakan ATM machine ni setiap hari apabila kita mahu mengeluarkan duit ataupun bank in money. So untuk kita punya kerja kita. So each application is protected by a password with a different requirement for username and password line. So password also expire at different time. So setiap application ni dia ada protected by a password dan dia punya different requirement for username dan dia punya panjang password tu. So password ni dia akan expire bila-bila masa apabila kita memasukkan password yang salah. So why the need for an ATM machine is to make it easy for users to use an ATM machine to withdraw or view the balance in the account or transfer money to another account. So kenapa kita perlukan ATM machine ni adalah untuk memudahkan kerja kita untuk mengeluarkan duit ataupun to check the balance in the account lah. Dan selain itu kita boleh dapat transfer money to another account. So ATM machine ni can be used either in the phone, online ataupun or in place of the machine. So kita boleh menggunakan ATM ni secara online
ataupun kita kena pergi ke tempat bank, kena pergi ke bank untuk kita punya mesin ATM. So user who want to withdraw money or see balance and many other things related to money. So siapa yang mahu guna adalah user untuk mengeluarkan duit dan cek baki seterusnya. So untuk yang user scope, the system was created primarily for the user to use the technology. Is designed to make it easy for the user to make transaction money, and each has its own user interface which require login. So the system ni secara umumnya menggunakan teknologi yang direkakas untuk memudahkan pengguna untuk mengeluarkan untuk membuat transaksi money dan menggunakan interface yang menggunakan interface sendiri untuk login. So owner ni adalah the ATM machine who is prepared to work with us to create such as a system for the benefit of his user. And then untuk user consists of a customer that uses ATM machine to cash out money from account and do other transaction. So itu sahaja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nik Nurul Huda binti Nik D, nombor pendaftaran 34DDT20F2014 dan saya akan terangkan tentang sistem skop. Following is a detailed description of the system scope. 4.2.1 User. The user or the bank owner can log in to the system using his account ID or password. User can choose to work with any account. In this system, there will be two types of account, which is saving account and current account. Using our system, user can choose any transaction they want to do. They can check their account balance to see how much money they have left in their bank account, withdraw funds, deposit funds, and also do any bill payment. Most importantly, user can check their balance after they have finished doing their transaction. So maksudnya dekat sini untuk kita punya sistem ni, user hanya perlu memasukkan dia punya ID dan dia punya password. Lepas tu pilih dia punya account yang dia nak bekerja, dia nak gunakan. Lepas tu dia boleh pilih apa-apa transaksi yang dia ingin buat. Assalamualaikum, nama saya ialah Siti Nur Alia binti Maktah. Nombor metrik saya ialah 34DDT20F2007. So saya akan menerangkan tentang ATM. Okay, so kat sini saya buat public class ATM. Dekat sini saya buat public static void main, integer loop sama dengan kosong. Okey, dia akan panggil interface ATM, username, password, ATM transaction. So dekat sini dalam public class ATM ni juga saya ada buat looping, iaitu do while. Kalau apabila kita dah masuk menu of ATM, dia akan keluar transaction ATM. Okey, apabila kita dah pilih transaction ATM, dia akan looping, dia akan tanya, do you want to continue? Kalau kita nak looping, kita masukkan nombor 1. Kalau kita tak nak, kita masukkan kosong. So apabila kita masukkan nombor 1, dia akan terus looping, dan kalau kita masukkan kosong, dia akan keluar thank you for using ATM. Next ialah kelas interface ATM. So untuk interface ATM ni saya buat welcome to Ultimate Teller Machine ATM 20-hour banking. Okay, first dekat sini interface username, void username, interface password, extend username, void password. Okay, next ialah kelas username, password, implement password. So dekat sini saya ada buat string username dengan password. So public void username. So kat sini username kita kena masukkan username bank kita, and public void password ni kita kena masukkan password bank kita. Next ialah kelas menu of ATM. Menu of ATM ni saya buat menu of ATM 1 sama dengan saving account, 2 sama dengan current account. So abstract kelas saving or current, abstract void which account, kelas ATM transaction, extend saving or current. Saya declare integer balance saving dengan integer balance current. So dekat sini void balance account, balance saving dengan balance current ni saya dah tentukan, iaitu 1000 dalam account kita. So string account integer choice sama dengan kosong. So void which account. Okay, kat sini saya buat try. If choice tak sama dengan 1 dan choice tak sama dengan 2, dia akan terus keluar, dia akan terus pergi dekat cache, exception ini error, and please try again. Lepas tu contoh, kalau kita masukkan nombor 1, dia akan keluar saving account. Kalau kita masukkan nombor 2, dia akan keluar current account.
Untuk void method ATM transaction ni, if account sama dengan saving, kat sini contoh kita masukkan nombor 1 kan, dia akan keluar saving account. Okay, so apabila dah keluar menu of ATM sebagai saving account, dia akan suruh pula kita sebagai user untuk pilih choose your transaction. Dekat sini ada 4 jenis transaction, iaitu yang pertama ialah view balance, yang kedua ialah withdraw fund, yang ketiga ialah deposit fund, and yang keempat ialah bill payment. Okay, dekat sini try contoh kalau kita masukkan nombor 1, selain daripada nombor 1, 2, 3 and 4, dia akan pergi dekat cash, error, please try again. Contoh kalau kita masukkan nombor 1, so bila kita masukkan nombor 1, dia akan bagi tahu balance dalam saving account kita tu ada berapa. Okay, kalau kita masukkan pilihan yang kedua, dia akan keluar enter the amount you want to withdraw. So maknanya kita kena masukkan balance berapa duit yang kita nak keluar. So contoh dalam balance saving kita ada 1000. Contoh kita nak keluar 5000. Dia akan keluar insufficient balance, maknanya balance tak cukup. Kalau kita nak bawa keluar dalam akaun kita ada 1000, contoh kita nak keluar 500, dia akan keluar withdraw successful. Okay, kalau kita masukkan pilihan yang ketiga, dia akan keluar enter the amount number you want to deposit, enter the account number you want to deposit, enter the amount you want to deposit. Maknanya kat sini kita akan masukkan account number yang kita nak transfer duit dengan berapa kita nak transfer. So apabila kita dah masukkan, dia akan keluar transferring RM berapa kepada account siapa. Lepas tu dia akan, apabila benda tu cukup dengan balance yang ada dalam account, dia akan keluar deposit successful. Okay, contoh kita masukkan pilihan yang keempat. Pilihan yang keempat ni kita nak bayar bill payment. So kalau kita nak bayar bill, kita kena masukkan enter the account number you want to bill, lepas tu enter the bill amount. So kalau kita nak bayar, dia akan keluar transferring RM berapa ringgit kepada account mana. Lepas tu dia akan keluar bill payment is successful. Okay, kat sini kalau kita masukkan selain daripada nombor 1 hingga 4, dia akan keluar error please try again. Lepas tu kat sini saya buat if account sama dengan current, means kalau kita pilih nombor 2, dia akan keluar current saving. So dekat sini sama je. Kalau kita masukkan nombor 1, dia akan, kalau kita pilih nombor 1, dia akan view balance. Yang kedua ialah withdraw, yang ketiga ialah deposit fund, and yang ketiga ialah bill payment. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, so sekarang ni saya nak continue run kita orang punya program. Okay, so untuk username saya masukkan PBT dan password kita masukkan OOP. So sekarang ni saya pilih saving account and then saya pilih untuk check balance dulu. Balance saya adalah, balance kita orang dalam account ni ada 1000. So sekarang ni saya nak withdraw saving account, withdraw funds. Lepas tu kita withdraw sebanyak 350. Okay, so now saya nak check saya punya balance lepas dah withdraw. 1 saving account with view balance. And then kita akan nampak kita punya balance tinggal lagi 650. So itu sahaja. So sekarang ni saya pilih untuk dah tak continue apa-apa proses dah. Kosong. That's it. Terima kasih. Conclusion. Problem-based task about ATM transaction using Java. Problem-based task tentang transaksi ATM menggunakan Java. It is using what we have learned in object-oriented programming such as abstract class, main class, cache exception, and so on. Ia menggunakan apa yang kita telah belajar dalam object-oriented programming seperti abstract class, main class, cache exception dan lain-lain. This is to make the best coding. The importance of learning object-oriented programming in making coding so that we can understand to make coding what we will do proudly. Ianya adalah penting untuk belajar object-oriented programming. Ini kerana supaya coding yang kita akan buat, kita akan lebih faham tentang coding tu dan kita akan dapat buat coding tu dengan baik. Coding is something that is necessary in the continuity of our daily life. Coding adalah sesuatu yang diperlukan dalam kelangsungan kehidupan kita. Sekian, terima kasih.